Alright, Assalamualaikum. Testing. Okey, jika sekiranya suara adalah jelas, jika sekiranya suara adalah jelas, boleh komen 1 hingga 10. Okey, berapa kejelasan suara pada pagi ini? 1 hingga 10. Alright, Alhamdulillah. Okey, terima kasih yang komen 10. Okey, terima kasih yang komen 10. Okey, so pagi juga anda juga boleh komen dekat skrin. Okey, 1 hingga 10. Okey, berapa kejelasan gambar? Okey, gambar pada pagi ini. Okey, terima kasih yang bagi gift walaupun kita belum bermula pada pagi ini. Alright, terima kasih banyak. Okey, kepada anda yang masuk awal ni, terima kasih banyak. Nanti anda akan nampak perubahan ya. Okey, dekat belakang saya gelap. Okey, di belakang saya sekarang gelap ataupun cerah? Cuba anda komen, gelap ataupun cerah. Okey, jika gelap anda komen gelap. Okey, jika anda komen cerah, anda komen cerah, anda komen cerah, anda. Terima kasih kepada anda yang masuk. Okey, terima kasih kepada anda yang masuk. Alright. Di belakang saya, bukan saya ni, di belakang sana gelap. Okey, nanti anda akan tengok okey macam mana dan bagaimana sesuatu yang dipanggil gelap akan bertukar menjadi cerah. Dan begitulah sebaliknya. Okey, dan begitulah sebaliknya. Okey, so terima kasih kepada anda yang join kali pertama. Terima kasih kepada anda yang join kali kedua. Okey, insya-Allah pada jam 7 nanti. Okey, insya-Allah pada jam 7 nanti. Okey, kita akan sama-sama mempelajari. Okey, mempelajari dan juga menyebarkan. Okey, jika kita tanya apakah yang patut saya buat? Okey, apakah yang patut saya buat pada waktu pagi? Okey, apakah yang patut saya baca pada waktu pagi? Apakah yang patut saya ulang-ulangkan pada waktu pagi? Sebelum saya bekerja, sebelum saya bersenam, sebelum saya travelling, okey, sebelum saya apa-apa, okey, anda boleh belajar di sini. Okey, apa patut kita baca, apa patut kita amalkan. Okey, seawal waktu pagi. Dan kalau anda nampak dekat belakang sana dah nampak ada perubahan. Okey, adakah anda perasan? Tadi sangat gelap. Within a few minutes sahaja anda mendapati dekat belakang saya sekarang telah pun sedikit ada sinar. Cuba anda komen, sedikit ada sinar. Okey, sementara kita menunggu. Okey, sementara kita menunggu jam 7 pagi. Okey, kita akan sama-sama membacakan bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang pernah dibaca oleh baginda Nabi SAW. Okey, jadi kita sembang-sembang sekejap dan anda boleh bantu kami supaya kita dapat tingkatkan jumlah penonton yang bersama-sama kita belajar setiap pagi. Okey, di channel Dr. Rocket ini. Okey, supaya kita boleh melakukan lebih baik setiap hari. Okey, dan hidup kita ni sangat miracle. Okey, kehidupan yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita ni sangat miracle. Sangat pelik. Sangat memujakan. Okey, kenapa saya sebut macam tu? Kehidupan ni sangat memujakan. Sangat memujakan. That's why teruk sangat kalau ada orang yang tak nak hidup. Okey, berapa ramai yang setuju kehidupan ni sangat memujakan? Okey, sangat memujakan. Cuba anda komen, kehidupan ni sangat memujakan. Sangat memujakan. Adakah anda rasa apa yang saya rasa? Adakah anda rasa apa yang saya rasa? Okey, sekejap. Okey, sekejap.
Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey, testing. Jika sekiranya suara saya adalah jelas, okey, anda boleh komen. Okey, anda boleh komen 1 hingga 10 berapakah kejelasan suara yang anda dengar pada pagi ini. 1 hingga 10. Okey, 1 hingga 10. Okey, terima kasih. Terima kasih yang komen 10. Okey, tadi kita belanja view sikit lah. Okey, tadi kita belanja view sikit. Okey, situasi keadaan pada waktu pagi di mana-mana tempat yang ada orang yang dipanggil sebagai pekerja. Okey, terima kasih yang komen. Terima kasih, terima kasih. Okey, terima kasih yang follow. Terima kasih banyak. Okey. Okey, now dah jam 7. Okey, adakah anda melihat jam anda? Kita sedang berada pada jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Cuba anda komen. Jam 7 pagi. Okey, jam 7 pagi. Okey, ada yang komen. Jam 7:01 pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, sebelum kita mulakan zikir kita pada pagi ini, okey, sebelum kita sama-sama membacakan zikir yang kita baca setiap pagi di sini, okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya tanya kepada anda, okey, kenapa kehidupan ini begitu mengujakan? Okey, kenapa kehidupan ini begitu mengujakan dan sangat pelik kalau ada orang yang layan putus asa. Okey, dia layan putus asa. Satu. Yang kedua, dia layan rasa tak best. Layan rasa tak best. Tiga, dia layan, okey, dia layan perasaan-perasaan yang menyebabkan dia tidak upgrade diri. Okey? Yang paling teruk adalah mereka layan problem. Faham tak? Layan problem. Layan problem. Okey, layan problem dengan berhadapan dengan problem adalah dua adik-beradik yang berbeza. Okey, terima kasih yang bagi saya topi tadi. Terima kasih banyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik. Kehidupan ini sangat mengujakan, sangat best. Adakah anda tidak bersetuju dengan saya? Kalau anda tidak setuju dengan saya, okey, anda boleh tolong jangan komen. Okey, yang setuju anda boleh komen. Bila saya sebut kehidupan ni sangat mengujakan, okey, kehidupan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, okey, kita rasa kehidupan ni sangat best, sangat mengujakan, sangat wonderful. Okey, sementara kita menunggu kehidupan di alam akhirat. Sementara kita menunggu kehidupan di alam akhirat dan kita masih di sini, alhamdulillah, 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 dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya usia kita ni bermanfaat, usia kita ni memberi impact kepada orang lain, dan usia kita ni memberi faedah kepada orang lain. Okey, dan kita berjaya selesaikan misi kehidupan kita. Kita berjaya menyelesaikan misi kehidupan kita. Cuba anda komen macam tu. Berjaya menyelesaikan misi kehidupan kita. Okey, menyelesaikan misi kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, TikTok ni pelik tau. Tuan-tuan dan puan-puan, TikTok ni sangat pelik. Okey, jika anda bantu kami untuk tekan butang share, okey, satu orang share dengan 10 orang, nanti insya-Allah tiba-tiba view jadi ramai. Dan anda happy tak kalau anda tengok view ramai dekat sini? Okey, anda happy tak jika sekiranya view ramai? Okey, view ramai, anda rasa happy tak? Okey, baik. So, saya ulang balik sebelum kita mulakan zikir pagi kita pada waktu ini. Alright? Sebagaimana yang kita belajar daripada hadis-hadis Nabi SAW, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan ini sangat mengujakan, sangat best. Jadi pelik sangat kalau ada orang layan problem. Pelik sangat kalau ada orang layan masalah. Pelik sangat kalau ada orang layan down. Pelik sangat kalau dia layan orang-orang toksik.
pelik sangat kalau dia layan, okey, dia layan benda-benda tak best dalam hidup dia. Sedangkan kita bangun pada waktu pagi, tuan-tuan dan puan-puan, dia seumpama kita restart kehidupan kita. Tuan-tuan, saya ulang balik, saya guna perkataan dia apa? Kita restart kehidupan kita. Kita restart kehidupan kita. Kita restart kehidupan kita. Okey, kita macam, okey, kalau anda masih ingat zaman-zaman kita pakai PC yang besar-besar tu, yang gedabak-gedabak tu, kita ada defragmentation, susun balik file. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bangun pada waktu pagi. Cuba bayangkan kita bangun pada waktu pagi, ia adalah satu peluang baru. Cuba anda komen. Kita bangun pada waktu pagi, ia seumpama kita diberikan satu peluang baru. Cuba anda komen macam tu. Kita diberikan satu peluang baru. Happy tak bila kita dapat peluang? Happy or not? Okey, kalau anda tanya saya, alhamdulillah, saya sangat happy. Okey? Ramai orang rasa dia macam tak diberikan peluang. Okey, ramai orang rasa macam tu, tak diberikan peluang, tak diberikan ruang, tak diberikan peluang, tak diberikan ruang. Okey, ramai orang rasa macam tu. Ramai sangat manusia rasa macam tu, tak diberikan kesempatan, tak diberikan peluang, ruang untuk beri ideas, tak diberikan peluang, ruang untuk grow macam orang lain. Okey, dan before kita baca zikir kita pada waktu ini, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari sebelum ini kita melihat kejayaan. Okey, kejayaan salah satu daripada warga negara Malaysia. Okey, seorang Chinese yang telah buka kedai runcit yang bernama 99. Okey, kedai runcit 99. Okey, berapa ramai pernah pergi kedai runcit 99? Cuba komen. Peminat 99. Cuba komen macam tu. Biasa anda beli apa dekat 99? Biasanya anda beli apa? Okey. Belum sedagak dah. Itulah yang akan dibeli. Susu Pampers. Dan saya rasa itulah mungkin keuntungan terbesar. Okey, keuntungan terbesar kedai 99. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari lepas syarikat 99 telah pun dilistingkan masuk dekat bursa. Dan tiba-tiba keluarlah dekat akhbar, laporan akhbar kan, keluar dekat akhbar, pemilik founder 99 menjadi billionaire. Okey, dan ramai orang macam komen yang ada yang best, ada yang tak best. Okey? So, kita sebagai orang yang membaca, kita baca yang tak best, kita baca yang best. Okey, kita sentiasa ada pilihan tu. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok orang komen yang tak best, mereka sebut, saya lah supporter terbesar 99. Kenapa founder jadi kaya? Kenapa aku macam ni lagi? Okey, kenapa saya juga buat bisnes tapi tak jadi macam ni? Seumpama nada mereka yang komen itu nak bagi tahu peluang itu telah diperolehi oleh founder 99 dan bukan aku. Aku terlepas peluang tu. Macam tu. Dia seumpama macam orang nak cakap, kami terlepas peluang. Nampak tak? That's why saya mulakan ayat tadi. Ramai orang dia rasa dia terlepas peluang, tak ada peluang, tak diberikan peluang, tak diberikan opportunity. Dalam bahasa ibunda ayah saya, okey, tak diberikan fursah zahabiyah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, itu adalah salah faham
yang terlalu fatal. Salah faham yang sangat teruk, the worst scenario, the worst things ever yang you faham dalam hidup you. You rasa you tak diberikan peluang. You rasa you tidak diberikan peluang. Jadi pagi ni kalau anda tahu ada kawan-kawan anda yang sentiasa komplain, aku tak diberikan peluang, aku tak ada peluang, aku tak ada peluang, panggil mereka masuk sini. Kepada mereka yang sentiasa rasa tak ada peluang, tak ada ruang, panggil mereka masuk. Tadi ketika saya live, dekat belakang saya tu gelap kan? Anda hanya nampak lampu kereta kan? Anda hanya nampak lampu kereta, betul? Anda hanya nampak lampu kereta. Gelap kan tadi? Now dah pukul 7.11. Okey, saya menantikan ada 100 orang untuk kita sama-sama belajar baca zikir. Jadi saya tunggu sampai cukup 100. Okey, saya tunggu sampai cukup 100 mata. Tadi saya janji saya nak mula pukul 7 kan. Tapi nampak gaya tak sampai 100 mata, saya rasa macam tak berapa worth it lah. Kita bagi peluang belajar baca zikir yang Nabi baca ni, yang Nabi SAW baca ni, kalau hanya ada 8 orang. Okey, kalau anda kenal ada cikgu-cikgu yang suka komplain, tak ada peluang, tak ada peluang, tak ada peluang. Itulah zikir di hari-hari. Tak ada peluang, tak ada peluang, tak ada ruang, tak ada ruang, tak best hidup. Panggil masuk sini. Okey, kalau ada pengetua yang asyik komplain, cikgu-cikgu dekat sekolah ni entah apa-apa entah. Asyik komplain. Panjang harakat itu. Idgham al-ghunnah maksimum. Panggil masuk sini. Kalau ada para pensyarah politeknik ke, maktab perguruan ke, universiti ke, IPTA yang asyik komplain, panggil masuk sini. Kita nak hantar mesej setiap pagi, nak bagi tahu bangun pagi adalah satu peluang. Subhanallah. Subhanallah. Okey, kalau anda kenal mana-mana para pelajar master PhD yang dapat beasiswa, yang asyik komplain, asyik komplain, panggil masuk sini. Subhanallah. Okey, kalau ada para pelajar degree, anda pensyarah, pelajar-pelajar anda tu asyik komplain, asyik komplain, panggil masuk sini. Kalau anda ada para pekerja yang asyik panggil masuk sini. Kalau ada para penyelia master PhD yang sedang menonton pada pagi ini, pelajar yang anda selia sejak 16 kurun lepas, bila jumpa dengan anda, mereka asyik melaungkan komplain, panggil masuk sini. Biar kita azankan ke telinga dia. Okey, jom kita azan ke telinga dia. Kalau ada bos yang asyik
ada bos yang nada dia macam tu, komplain tak henti-henti, panggil masuk sini. Jom kita azan kat telinga dia. Okey, dan kalau ada para platinum, okey, kalau ada para platinum saya lah, professorship, premier, elite, yang kalau ada para platinum yang asyik komplain, ajak masuk sini. Dan yang paling best, kepada mereka yang join kelas percuma semalam. Kepada mereka yang join kelas percuma semalam. Siapa tahu ada kelas percuma semalam? Okey, siapa ada, dan anda boleh buat saya punya komplain punya irama ni sebagai ringtone. Okey, berapa ramai yang tahu kita ada kelas percuma semalam? Kita bagi percuma je. Kita bagi percuma ya kelas semalam. Okey, seawal dia masuk, kita belum mula. Apa keluar daripada mulut dia? Panggil masuk sini. Memang kaki komplain. Hidup dia untuk komplain. Dia memang dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Okey, memang Tuhan ciptakan dia untuk jadi complainers. Kalau ada kalimah itulah. Bukan complimentary. Dia jadi complainers. Anda boleh buat ringing tone lah kot saya rasa pagi ni. Memang pagi ni nak bagi percuma ringing tone. Kok lah boleh faham. Seorang lagi nak cukup 100. Kepada anda yang lepak dekat luar tu, sebenarnya anda lepak dekat luar tak ada faedah. Jom masuk, mari sini. Kita tengah bagi ringing tone untuk sedarkan anda. Tuan-tuan, ada tak? Masya Allah, terima kasih. Wow, amazing. Alamak, turun balik 99. Mungkin tak ada. Mungkin dipakai line Celcom lah, saya ingat. 101, terima kasih. Alhamdulillah. So, pagi ni kita bagi ringing tone percuma dekat anda. Pelbagai varieties. Okay? Varieties of sounds that you can make it as your ringing tone. Okey, jadi pagi ni kalau anda nak tahu kehidupan ni adalah satu peluang. Subhanallah, kita bangun pada waktu pagi, itu adalah satu peluang. Itu, okey, silakan buat ringing tone TikTok. Pagi ni kalau anda rasa anda nak buat ringing tone TikTok, supaya ramai orang kongsi, sebab dekat dunia ni, ramai orang suka bagi cadangan membina dan fight ataupun komplain. Saya rasalah dalam kehidupan saya yang masih lagi, Alhamdulillah, masih lagi hidup, subhanallah, saya rasa 90% yang saya jumpa kaki komplain. Sama ada jawatan dia besar, tak ada jawatan langsung, tak ada fungsi langsung, memang hidup dia datang office komplain, dalam meeting komplain. So anda boleh ambil lah ringing tone ni, ataupun anda boleh ambil rakaman ni, anda sebarkan dekat TikTok ni. Saya rasa ramai orang suka. Sebab makhluk komplain ni sedang duduk tepi you je sebenarnya. Okay, that's why peringkat kemuncaknya bila kita kaki komplain, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang bukan hanya komplain bos, bukan hanya komplain mak, bukan hanya komplain mak, bukan hanya komplain mak.
Bismillah. Lepas taranum nahwan pagi ni, sakit tekak terus. Masya Allah. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagus tak azan kita pakai ni? Azan komplain. Bahkan kita menikmati pula rasa tu. Kita menikmati laungan komplain tu dalam diri kita. Kita menikmati. Best lah komplain. Sedap pula lagu komplain pagi ni kan? Sedap pula lagu komplain pagi ni. Okey, adakah anda telah bersedia untuk kita sama-sama mengelakkan diri daripada jadi orang yang suka komplain? Komplain sesama manusia. Okey, dan apa lagi komplain kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, siapa nak komplain kepada Allah Azza wa Jalla? Apa contoh-contoh komplain kepada Allah Ta'ala? Antara contoh, ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni ya Allah? Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. 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 Tuan-tuan, nampak macam mengadu kan? Awak komplain. Perkataan komplain ni bagus ke bagus? Tuan-tuan, komplain adalah konotasi negatif. Komplain ni negatif. Okey, minta maaf cakap komplain ni negatif. Walau apa reason pun. Dan kita dengan Allah, kita mengadu. Kita mengadu. Macam mana mengadu kepada Allah? Kita baca zikir pagi. Zikir pagi ni rupa-rupanya kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Cuba komen. Oh, rupa-rupa yang kita baca setiap pagi ni, kita bukan komplain, kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang paling best, cara kita mengadu kepada Allah itu melalui bacaan yang Nabi mengadu kepada Allah. Komplain dengan aduan sama ke? Okey, tadi ada yang terlepas kan? Tadi ada yang terlepas. Kita azan tadi kan? Kita azan. Wallahu Akbar. Okey? Complaining is a harsh word. Tuan-tuan, kita belajar mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Rupa-rupanya pada waktu pagi bila kita baca zikir ni, kita sedang belajar menikmati cara mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Siapa nak belajar cara mengadu kepada Allah, boleh follow. Okey, setiap pagi kita berada dekat sini. Setiap pagi, Isnin Ahad. Jadi bila anda tekan butang follow, anda masuk komen dekat sini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, TikTok ni bagus. TikTok ni akan bagi anda notification. Berapa ramai pagi ni bila kita onkan live, anda dapat notifikasi. Cuba komen. Bismillah. Cuba komen. Anda dapat notifikasi. Terima kasih, nampak tak? Anda akan dapat notifikasi bila kita follow. Itu je. Again, pagi ini anda tidak perlu follow saya sama sekali. Okey. Anda tidak perlu follow saya sama sekali. Yang anda follow ni brand. Okey, DR ni. Yang anda follow ni brand. Saya ulang balik, yang anda follow ni adalah brand. Bermaksud bila anda follow brand, bermaksud anda bukan follow satu personality, tetapi anda follow brand. Brand ni diwakili ramai orang.
Okey, brand ni diwakili oleh ramai orang. Saya ulang balik. Brand diwakili oleh ramai orang. Jadi bila anda buka saja TikTok ni, bila kita onkan live, anda akan dapat notification. That's why kita gesa, kita mohon, kita minta anda follow brand Dr. Rocket ni, supaya setiap kali kita live, anda akan dapat notification. Okey, kita minta anda buat ni bukan untuk apa, supaya anda dapat notification. Sebab dalam brand Dr. Rocket DR ni, kita ada kelas teknikal, kita ada kelas macam-macam dekat TikTok ni. Jadi anda akan dapat notifikasi. Okey, anda akan dapat notifikasi. Terima kasih kepada tim saya yang join sesi live pada pagi ni. Okey, terima kasih kepada tim yang join sesi live saya pada pagi ini setiap hari. Terima kasih banyak. Okey, kepada anda Platinum Professorship yang join, terima kasih banyak. Okey, kepada yang join ini, anda join, terima kasih banyak. Okey, kepada anda yang kali pertama join, terima kasih banyak. Alright. So, 30 minit. Okey, lebih kurang tadi kita mula pada jam 6.50 pagi sehingga jam 7.26 pagi ini. Saya telah beri kepada anda satu kefahaman. Okey, satu kefahaman yang indah pada pagi ini. Okey, apakah kefahaman indah yang anda belajar pada pagi ini? Cuba komen. Okey, apakah kefahaman indah yang anda belajar pada pagi ini? Cuba komen. Apakah kefahaman indah yang anda belajar pada pagi ini? Cuba komen. Okey, apa kefahaman yang anda belajar pagi ini? Yang indah lah. Yang indah yang anda belajar. Sebelum kita mulakan bacaan zikir pagi. Yang masuk awal. Okey, saya faham ada guru-guru. Ya, betul. Kehidupan itu mengujakan. Okey, setiap pagi adalah peluang. Okey. Apa lagi yang anda belajar? Komplain versus aduan. Terima kasih. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, that's why tuan-tuan dan puan dalam hidup jangan belajar cara mengadu dengan Allah. Betul, belajar cara mengadu dengan Allah. Dan sesi zikir pagi ni, apa saya cakap tadi? Betul, kita gelap cerah adalah kebiasaan hidup. Okey, kepada anda yang join tadi awal pagi tadi, belakang saya tadi kan nampak lampu kereta je kan? Nampak pergerakan lampu kereta kan? Sekarang anda boleh tahu teka kereta apa dekat belakang saya, betul tak? Okey, anda boleh teka kereta apa dekat belakang saya, betul tak? Apa jenis kereta, betul tak? Warna apa, betul tak? Anda perasan tak benda tu? Tadi ketika saya live pagi tadi gelap kan? Gelap. Anda hanya nampak lampu kereta menyala, betul? Dan sekarang anda boleh tahu kereta apa, warna apa, kereta jenis apa yang sedang lintas belakang saya, betul? Dan anda perasan dekat belakang saya, tadi anda tak nampak apa kan? Sekarang ni anda nampak apa belakang saya? Apa belakang saya, apa anda nampak? Anda nampak ada deretan kedai. Di belakang kedai tu ada gunung, ada bukit, betul? Betul tak? Masya Allah, tadi anda hanya nampak saya je. Anda nampak saya, dekat belakang saya ada lampu kereta kan? Dan itulah kehidupan yang mengujakan. Itulah kehidupan yang mengujakan. Jadi pada pagi ni, okey, kita akan mulakan bacaan zikir kita pada saat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, minta tolong semua. Minta bantuan semua yang menonton dekat luar, boleh masuk. Terima kasih banyak. Allah Ta'ala pelihara anda. Okey, Allah Ta'ala pelihara harta benda anda. Allah Ta'ala limpahkan rezeki banyak untuk anda pada hari ini. Amin. Allah cukupkan keperluan anda pada hari ini. Okey, dan pagi ni kita belajar apa? Kita nak belajar cara mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Kita belajar cara mengadu kepada Allah Azza wa Jal setiap pagi. Kita mengadu kepada Allah setiap pagi. Terima kasih yang bagi hadiah. Ada orang bangun pagi komplain. Komplain. Asyik komplain. Saya tak pandai sambung master. Saya tak reti sambung PhD. Saya takut nak sambung master. Kalau saya gagal macam mana? Tuan-tuan, adakah anda sedar kita telah belajar kegagalan
kegagalan sejak daripada kelahiran kita. Anda mesti terperanjat kan nak saya azankan? Nak saya azankan? Komplain. Itu lawangan azan hari ni. Okey, lawangan azan hari ni apa dia? Komplain. Itu lawangan azan kita hari ni. Ada banyak cara nahwan, bayati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita live dekat sini hari-hari Isnin Ahad untuk kita bagi tahu kepada anda kita sedang belajar cara mengadu kepada Allah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sedang ada orang komplain bangun tidur, saya takut nak sambung master. Okey, saya takut nak isi borang. Saya takut nak isi borang, sambung belajar. Itulah zikir dia setiap hari. Itulah zikir dia. Yang dah sambung pula master PhD, apa zikir dia? Saya gerun nak jumpa saya berat tunjuk kepada SV ku jiharkah. Anda tidak akan buat apa-apa dalam hidup ni. Again, melayan ketakutan anda, anda tidak akan mampu buat apa-apa dalam kehidupan anda. Saya ulang balik. Melayan ketakutan dalam hidup. Melayan ketakutan dalam hidup menyebabkan anda tidak akan buat apa-apa dalam hidup anda. Kekallah anda dalam lubang itu. Lubang apa? Lubang biawak itu makin besar. Peluklah dia erat-erat. Peluklah lubang biawak itu sampai Abang Jamel Mam. Sambung. Takut tidak akan bawa anda ke mana-mana. So ambil lawangan azan saya pagi ni, jadikan ringtone. Memang free untuk anda. Sampai saya pun hilang suara tau. Taranum, dah lama tak taranum. Bismillah. Alhamdulillah. Okey. Dah 7.36. Okey, untuk kita belajar pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak belajar apa? Nak belajar cara untuk kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kita nak belajar
insya-Allah kita nak belajar cara macam mana untuk kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, saya onkan live ni, okey, saya onkan live ni semata-mata untuk tujuan beritahu dan tunjukkan, okey, sifat bacaan zikir pagi ini. Okey, berapa ramai yang terhibur dengan bacaan tarannum saya pagi ni? Kita baca nahwan, jiharkah. Terhibur, bukan lagi dah terhibur. Rugilah anda yang masuk lewat, tiba-tiba anda masuk lewat pagi ni, anda memang rugi. Anda tak jumpa ada orang buat guna lagu-lagu tarannum ni waktu pagi. Rugi kan? Rugi tak mereka yang tiba-tiba baru join? Rugi tak? Tiba-tiba baru join, bukan payah apa, buka je. Kita buka je. Anda nak berlari ke, anda nak makan ke pagi ni, anda terlepas suara emas saya, betul? Masya Allah, tiba-tiba kan suara emas. Bismillah. Yang baru masuk rugilah. Gitar pun terhibur. Okey, gitar pun terhibur. Betul tak gitar? Selvi pun terhibur. Okey? Selvi pun terhibur. Okey? Jom kita sama-sama selesaikan. Okey, cuba anda bantu saya setting timer. Okey? Kita nak tengok pagi ni kita dapat selesaikan bacaan zikir kita pada pagi ini. Okey? Berapa minit kita boleh gunakan? Berapa masa yang kita gunakan hanya untuk kita mengadu kepada Allah, okey, pada waktu pagi. Okey, berapa ramai dah set timer? Anda komen kosong. Anda komen kosong. Saya akan baca again, nak tengok berapa masa yang kita perlukan untuk selesaikan bacaan mengadu kepada Allah. Okey, sebelum kita mengadu kepada bos kita, sebelum kita mengadu kepada manusia, kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat orang beriman, mengadu kepada Allah first, and then Allah bukakan mulut kita untuk bercakap kepada fulan dan fulan. Alright, jom. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
حسبي الله لا إله إلا هو عليه الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي يا رب العالمين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب يا رب يا رب ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. Okey, anda boleh baca sendiri-sendiri. Okey, baca subhanallah wa bihamdihi ini anda boleh selesaikan sebelum zuhur. Okey, dan anda counting. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Lahul mul wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, anda boleh pilih untuk baca sekali sahaja dan anda boleh baca 10 kali. Dan jika sekiranya anda nak lebih bergantung kepada Allah Azza wa Jal, anda boleh baca 100 kali. Silakan. Tafaddalu ya akhwan. Iqra'u ya akhwan. Iqra'u ya ahlul bait. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Tuan-tuan dan puan-puan, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tengah cakap, semai kat sana. Dalam bilik ferry. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 Tuan-tuan, adakah anda boleh stopkan stopwatch anda dan boleh komen dekat skrin berapa masa yang kita perlukan untuk kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal pada pagi ini sebelum kita mengadu kepada manusia? Cuba komen. Pagi ini 13 minit 26 saat masa percuma yang Allah bagi kepada kita. Kenapa kita nak jadi bakhil? Okey, 20 minit. Mungkin dia baca merangkak lah, saya ingat. Saya, kalau anda perasan, saya baca tadi, saya baca secara tartil. Saya baca perlahan-perlahan, dengung-dengung sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 15 minit lah. More or less 15 minit. Dan belum pun masuk jam 8 pagi. Telah saya buktikan kepada anda untuk kita belajar mengadu kepada Allah dulu sebelum mengadu dalam meeting. Sebelum mengadu kepada orang yang kita nak mengadu pagi ni, kita belajar mengadu kepada Allah dulu. Tak sampai 15 minit. Tuan-tuan, ya akhwan, ya akhwan, al-ikhwa wal-ahibba, al-ikhwatul ahibba, al-ikhwa wal-akhwa al-ahibba, intabihu ya akhwan. Al-yawm لديكم شيء ظاهر جدا واضح جدا لأنه قرأنا الأذكار أقل من 15 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita nak kedekut dengan Allah Azza wa Jal? Sebab itu pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini I tell you, awal pagi tadi, ketika kita taranum tadi, masih ingat taranum tadi? Adakah anda masih ingat taranum tadi? Adakah anda perlukan taranum tadi? Tuan-tuan, kita banyak habis masa komplain pada manusia. Kita banyak habis masa komplain kepada manusia, termasuklah saya. Kita banyak menghabiskan hidup kita ni untuk komplain kepada manusia. Kenapa tak tukar kepada mengadu kepada Allah?
Saya ulang balik, dalam hidup kita ni, kita banyak mengutamakan komplain kepada manusia berbanding mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulang balik, dalam hidup kita yang singkat ini, kita banyak habis masa komplain kepada manusia berbanding mengadu kepada Allah Azza wa Jalla yang tak sampai 15 minit pada waktu pagi. Dan sekarang ni jam kita 7.56 pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu kepada para pekerja yang menjadikan solat awabin, solat duha sebagai lifestyle anda. Menjadikan solat duha. Orang Melayu panggil solat duha. Okey, orang Melayu panggil solat duha. Dalam kitab-kitab Melayu dipanggil solat duha. Okey, solat duha. Dalam bahasa hadis dipanggil sebagai solat awabin. Yang kita solat kan, advice saya kepada anda, datang office awal sebelum jam 8, sembahyang duha. Jangan curi masa bekerja. Didik diri, ajar diri, jangan curi masa bekerja. Jangan menjadi pencuri ketika bekerja. Diragui kehalalan rezeki kita. Boleh faham? Boleh faham tak? Ni yang PTD, yang cikgu, yang pensyarah, okey, yang menjadi pekerja, jangan mencuri waktu bekerja. Ini pesan guru-guru saya. Ada yang menjadikan alasan, saya pergi sembahyang duha, takkan tak boleh. Dah tahu anda memang kaki sembahyang duha, kenapa anda masuk office lewat? Datanglah awal. Ni sempat sembahyang duha ni. Duha ni para ulama hadis pecahkan kepada beberapa fasa. Okey, ulama hadis pecah. Alright. Jangan mencuri masa bekerja Okey, jangan mencuri masa bekerja alasan solat duha. Oh, jangan mencuri kawan. Jangan mencuri. Belajar, ajar diri untuk tidak menjadi pencuri ketika bekerja. Saya ulang berkali-kali. Ini ingatan untuk diri saya. Saya ulang balik. Jangan jadi pencuri ketika bekerja. Sebab setiap kali anda dapat gaji, anda akan bagi isteri makan. Anda akan bagi anak-anak makan. Tuan-tuan, saya tak nak cakap bila anak anda makan gaji yang tidak halal itu, okey, anak jadi bukan-bukan, tak ada. Anak kita tidak menanggung dosa kita. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak rezeki kita haram. Siapa setuju? Kita tak nak dapat rezeki haram. Siapa setuju? Dan saya tak perlukan persetujuan anda. Saya tidak perlukan persetujuan anda. Maaf. Okey? Walaupun satu dunia tak setuju dengan saya, I'm okay. Okey, sebab saya percaya kepada rezeki yang halal. Alhamdulillah. Yes, kita tak nak dapat rezeki haram. Ingat tu. Pesan pada anak-anak. Pesan pada suami. Suami pesan pada isteri. Kerja-kerja sungguh-sungguh. Lantak pilah. Majikan zalimi kita ke? Majikan zalimi ke? Head department zalimi kita ke? Lantak pi. Jangan fikir orang zalimi kita. Tanya, adakah aku menzalimi diri aku pada hari ini dengan mencuri ketika bekerja? Lantak pi. Dalam bahasa rockers, iya. Kan dalam bahasa rockers, iya. Lantak pi lah.
Majikan zalimi aku, lantak api. Lantak api. Bos zalimi aku, lantak api. Dekan zalimi aku, lantak api. Biarkan majikan zalimi aku. Biarkan HR zalimi aku. Jangan aku zalimi dan mencuri ketika bekerja. Menjadi pencuri ketika bekerja. Mencuri apa? Pergi solat duha ketika bekerja. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mencuri ketika bekerja is real. Yang baik, mencuri dengan alasan pergi solat duha. Kalaulah pergi solat duha tu pun dikira mencuri, yang pergi lepak-lepak casual dekat pantry buat IT 15 jam. Waktu rehat 1 sampai 2. Waktu rehat 1 sampai 2. Masuk office 2.15. Jangan main-main. Jangan main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Rezeki dia jangan main-main. Jika Allah tidak tarik daripada kita, kalau Allah tak tarik daripada kita, Allah tarik untuk orang lain. Untuk kita belajar daripada orang tu. Nampak tak? Tuan-tuan, apa poin saya pagi ni? Jangan jadi pencuri ketika bekerja. Saya ulang banyak kali hari ni. Jangan jadi pencuri ketika bekerja. Ulang lagi. Jangan jadi pencuri ketika bekerja. Kerajaan rugi bilion dengan PTD yang mencuri. Kerajaan rugi bilion dengan cikgu-cikgu yang mencuri. Kerajaan rugi bilion dengan para pekerja yang mencuri ketika bekerja. Pensyarah yang mencuri. Berat pagi ni. Berat, brother. So, saya ulang balik. Biarkan majikan zalimi kita. Tak naik gaji, tak bagi bonus. Biarkan. Allah tahu. Allah sangat tahu. Biarkan. Petronas rugi bilion. Pencuri Petronas. Cuba baca Fauzi Said komen. Orang Jerman akan simpan handphone dalam laci ketika bekerja. Mereka fokus dan tak curi tulang. Saya ulang balik. Bukan saya komen. Fauzi Said komen. Orang Jerman akan simpan handphone dalam laci ketika bekerja. Mereka fokus dan tak curi tulang. Orang Jerman. Sebab itu Jerman menghasilkan Mercedes-Benz, BMW. Kita hasilkan apa? Kita menghasilkan pencuri dekat office. Kita menghasilkan pencuri dekat office. Saya ulang balik takut anda terlepas. Okey, anda patut print screen ni. Orang Jerman akan simpan handphone dalam laci ketika bekerja. Mereka fokus dan tak curi tulang. Anda boleh pegang kata-kata Fauzi Said. Jadi pagi ni kalau anda ada para pekerja yang curi tulang, minta mereka join dekat sini. Okey, mana-mana majikan yang tahu para pekerja anda curi tulang, join sini. Patutlah Jerman maju. Kenapa? Itu dah rahsia Jerman. Kalau saya sebut, anda kata saya cakap. Now Fauzi, biar Fauzi Said bercakap. Dia PhD Cambridge. Tuan-tuan, jangan jadi pencuri ketika bekerja. Jangan jadi pencuri. Okay, now, tuan-tuan dan puan-puan, 15 minit kita perlukan untuk mengadu kepada Allah Azza wa Jal usai daripada zikir solat subuh. Okey, adakah apa yang saya share pagi ni bagus? Cuba komen. Bismillah.
Bagus tak apa yang saya share pagi ni? Okey, siap taranum lagi? Bagus tak apa yang saya share pagi ni? Bagus tak? Bagus tak? Adakah apa yang saya share setiap pagi ya, Isnin Ahad ni bantu majikan? Bantu majikan. Bantu bos-bos. Bantu tak? Adakah apa yang saya share setiap pagi ni bantu Petronas? Bantu JKR? Bantu sekolah? Bantu universiti? Adakah membantu? Ataupun apa yang saya cakap ni sia-sia? Panggillah mana-mana pengetua yang pening kepala tengok cikgu-cikgu tak perform. Kan? Tuan-tuan, semalam ada cerita sikit boleh? Boleh saya cerita sikit? Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, semalam okey, saya jumpa dengan satu orang lah. Okey? Saya jumpa dengan satu orang. Okey? Yang bekerja dekat sekolah. Cikgu lah. Yang bekerja dekat sekolah, cikgu. Dia cerita, sekolah dia adalah sekolah yang paling teruk. Sekolah paling teruk dalam daerah tu. Sekolah paling teruk dalam daerah tu. Macam bagus. You boleh bayang tak macam mana sekolah paling teruk dekat daerah? Ini cerita Malaysia ya, bukan cerita Nicaragua, Afrika, bukan. Ini Malaysia, cerita Malaysia. Dia cerita sekolah dia macam ceritalah. Sekolah dia yang dia bekerja tu, sekolah dia paling teruk dekat daerah tu. Agak-agak macam mana keadaan sekolah tu? Sekolah paling teruk dekat tempat tu. Paling teruk. Boleh bayang tak? Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang ada menonton pagi ni yang tidak mencuri, pastikan anda menonton ni pun jangan mencuri tau. Tak apa, anda just buka je live ni untuk supaya mata tak turun lah. Nanti kan tinggal seorang, kesian Dr. Rocket. Okey. So cikgu-cikgu boleh bayang lah macam mana anda bekerja dekat sekolah yang paling teruk dekat daerah. Dan ada kemungkinan dah sekolah tu paling teruk dekat negeri tu lah. Daripada cerita dia tu saya faham lah. Okey. Maknanya keadaan sekolah tu pelajar ponting, tak ambil SPM. Para pelajar dalam kelas kaki letak atas meja. Kereta cikgu, okey, kereta cikgu tu ditoreh. Tayar pancit. Itu normal, itu pemandangan normal. Mana pelajar tu memang problem. Dan lebih dahsyat, kita rasa simpati. Sebab para pelajar tu, mereka datang sekolah dan mereka datang dengan penuh harapan dan cikgu pun bermasalah juga. Maknanya sekolah tu bukan hanya pelajar bermasalah, cikgu pun bermasalah. Dan dia ceritalah salah satu masalah cikgunya adalah cikgu ni asyik MC. Sedangkan cikgu ni dia mengajar apa? Mengajar subjek apa? Mengajar subjek moral. Cikgu yang MC ni mengajar subjek moral. Dan masalahnya adalah dia MC sakit sebab perbuatan sendiri. Datang sekolah dalam keadaan pening lalat. Agak-agak apa you all boleh fikir sekarang ni? Agak-agak you all apa you all boleh bayangkan? Macam mana keadaan sekolah tu? Siapa nak hantar anak ke situ? Okey, siapa nak hantar anak sekolah tu? Komen, saya nak. Ini cerita real ya. Daripada pelajar bermasalah, cikgu pun bermasalah. Tonggang. Sapeda. Tuan-tuan, you bayangkan cikgu tonggang. Berapa ramai nak hantar anak sekolah tu? Cuba komen.
Sekolah kerajaan macam bagus. Macam bagus tak fakta tu? Berapa ramai nak hantar anak sekolah tu? Komen. Nanti boleh bagi tahu saya. Tak sabar-sabar nak hantar anak sekolah tu. Itu baru satu sekolah. Dan tak pastilah sekolah yang seumpama dengan tu wujud banyak lagi tak dekat Malaysia. Tuan-tuan, that's why kita dekat Dr. Rocket ni, kita Masya Allah Tabarakallah, Alhamdulillah, doakan kami. Dekat Dr. Rocket ni, kita bantu para pelajar master PhD. Kita support para pelajar master PhD. Kita support dengan cara kita. Anda jangan kata, kenapa universiti tak buat macam dia pun? Sudah-sudahlah kalimah-kalimah tu. Kenapa universiti tak ada buat macam dia pun? Kenapa profesor-profesor yang ramai dekat universiti tak buat macam dia pun? Adakah saya perlu azan kepada anda? Tuan-tuan, setiap manusia yang Tuhan jadikan dekat bumi ni ada mission dia. Jadi Dr. Rocket ni, kita buat mission kita. Kita bantu para pelajar master PhD. Tu sebab kita support para guru. Kita support para guru yang sambung master PhD. Okey, kita support para guru yang sambung master PhD. Sebab dengan upgrade kepala otak ni, maka mereka akan ubah tindakan mereka. Saya percaya dengan upgrade kepala ni, kita akan ubah banyak benda. Saya ulang balik. Siapa percaya dengan kita upgrade kepala otak kita ni, kita akan pergi jauh cara tindakan kita. Okey, kita mengajar, kita berkongsi macam mana para pelajar master PhD di kalangan guru, di kalangan pendidik, di kalangan sesiapa sahaja. Tuan-tuan, kalau saya guna the only way, tak patut sangatlah. Nanti orang marah saya. The only way. Tuan-tuan, mungkinlah saya boleh kata macam ni lah. Okey, the only way, cara untuk ubah manusia, education. Siapa percaya benda tu? The only way, cara untuk ubah cara manusia berfikir, bertindak, is education. Cuba ada komen. Education. Dan itulah the only way, true education. Anda tak perlu percayalah benda ni. The only way, true education. The only way. Pensyarah-pensyarah universiti yang duduk dekat level degree, master, you tak pergi sambung PhD, you akan duduk pada bush yang sama. Suri rumah yang duduk pada level SPM, tak nak ubah education, you akan didik anak you dengan cara yang sama, again and again, rotan, forever. Nampak rotan je, nampak tengking je. The only way untuk ubah manusia, education. Sebab itu kita support kerajaan. Tak kisahlah siapa pun, kita support kerajaan yang support education. Education is number one. Dan dekat Malaysia ni, kita perlukan lebih ramai mereka yang ada PhD. Jangan cerca orang ada PhD. Jangan cerca. Sebab nak kata orang yang sombong bongkak ni, yang tak ada education pun sombong bongkak. Dah bila pula Firaun ada PhD? Yang sampai awak nak kata orang ada PhD ni bongkak. Firaun tak ada PhD, tapi bongkak luar biasa. Qarun tak ada PhD, tapi bongkak luar biasa. Kenapa awak nak kata orang ada PhD ni bongkak? Tak. Saya jumpa ramai orang ada PhD yang Masya Allah Tabarakallah, tunduknya luar biasa. Okey, yang belum follow boleh follow lah.
So jangan kerana satu orang yang nampak ego dan sombong, anda terus kata tak payah sambung PhD lah. Para ulama silam pun tak ada PhD, alim aja. Nak tapau macam tu, letih lah kita. Nak tapau macam tu, penat lah kita. Betul, bersangka baik. Sentiasa bersangka baik. Orang jahat ada di mana-mana. Kalau you nak kata orang Jepun disiplin, baik, saya tak rasa macam tu. Pengalaman, okey, kalau anda pernah ada pengalaman lepak dekat Tokyo sahaja, memang anda rasa orang Jepun ni bagus. Tapi kalau anda pergi jauh lagi, tempat-tempat yang anda mungkin, kalau saya sebut nama-nama tempat tu, anda tak pernah pergi, saya rasa, dekat Jepun, utara Jepun, selatan Jepun, yang kampung-kampung hulu banat, yang train dia tu train yang kita panggil bukan Shinkansen, masih pakai train kayu. Okey, berapa ramai pernah naik train kayu dekat Jepun? Shinkansen, okey, Sakura, whatsoever tu, itu yang laju lah. Tapi lepas daripada yang laju tu, akan ada kereta api yang mereka kekalkan. Dan even pengalaman saya pernah naik kereta api kayu dekat Jepun. Dan mengejutkan saya bila saya masuk pendalaman Jepun yang nama pun tak kerti nak sebut. Nama pun tak kerti nak sebut. Saya tak kerti nak sebut. Tak apa namanya kampung tu. Saya pusing pekan tu bukan somewhere dekat utara Jepun. Okey? Utara Jepun, apa nama tempat tu? Alamak, tiba-tiba terlupa nama utara Jepun. Ada salji. Saya sampai tempat tu, dia ubah cara saya melihat orang Jepun. Dengan sampah bersepah-sepah, rumah bersepah-sepah, orang yang tak ikut undang-undang. Okey, bawah Sapporo sikit, Fauzi. Bawah Sapporo. Memang kampung, memang naik train kayu. Saya pergi naik train kayu. Slow. Gede. Train kayu memang sengaja dipertahankan benda tu. Saya masuk kawasan pekan kampung tu, saya terperanjat sampah bersepah-sepah. So nak kata orang Jepun overall is disiplin lah. Overall. Tetapi ada juga yang tak berapa nak disiplin. Betul tak? Jadi samalah juga. Janganlah kerana satu orang PhD yang takabur, bongkak, sombong, kalamnya, ya Allah, kalamnya ajib. Kerana nyamuk seekor, kenapa nak dibakar kelambu tu? Okey, adakah anda macam belajar sesuatu pada pagi ini? Okey, adakah macam anda belajar sesuatu pada pagi ini? Adakah anda belajar dalam sesi pagi ini sesuatu? Sebelum anda masuk kerja. Setiap pagi ya, kita berada dekat sini setiap pagi tau. Okey, kita berada dekat sini setiap pagi. Setiap pagi. Allahu Akbar. Siapa yang terperanjat bila saya cakap saya pernah menyaksikan kawasan sampah terbiar dekat jambatan, dekat rumah orang Jepun, dan dia ubah cara anda melihat pagi ni? Siapa rasa macam tu? Naik kereta api berebut, tolak lagi. Siapa yang tiba-tiba macam terubah? You macam ubah sikit mindset you. Oh, okey, tak semua Jepun macam tu lah. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Setiap masyarakat, setiap bangsa akan ada problem. Okey? Setiap sistem. Okey? Melihat orang Islam yang tidak disiplin, jangan pukul semua orang Islam tak disiplin. Saya jumpa ramai orang Islam yang Masya Allah, Tabarakallah, mereka ada disiplin sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sama juga jumpa orang Kristian yang tidak disiplin. Jangan pukul semua orang Kristian, okey, tak disiplin. Tak betul. Tidak betul.
Tidak betul sama sekali. Tidak betul sama sekali. Okey, itu kalau agama. Itu kalau agama. Kalau bangsa pula macam mana? Sama juga. Melihat orang Melayu yang pemalas seperti Nobita. Dah bila pula Nobita orang Melayu dah? Katanya bapa dia Jawa. Melihat orang Melayu yang malas bukan mewakili saya tau. Melihat orang Melayu yang suka mengelak, mencuri masa kerja, bukan saya, insya-Allah. So, jangan pukul semua orang Melayu malas. Tak betul sama sekali. Tak betul sama sekali. Saya jumpa ramai orang Melayu yang Masya Allah, Tabarakallah, sangat straight dengan disiplin. Sangat straight. Dan mereka sangat berjaya. Chinese pun sama juga. Nak Sinchan. Watak pemalas kan? Memang katun tu tengah sindir. Katun tu tengah sindir tu. Dia tengah educate sebenarnya. Dia sindir. Tuan-tuan dan puan-puan, Chinese, Indian, ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang kuat bekerja dan ada yang curi tulang. Dan dia bukan kerana bangsa. Orang Arab yang kita nampak pemalas, tak suka bekerja, tak suka berfikir, jadi bos. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, saya jumpa ramai orang Arab yang Masya Allah sangat disiplin. Sangat. Dan tak kurang juga yang sangat pemalas. Yes. Okey, adakah anda belajar sesuatu? Okey, jadi insya-Allah akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bekerja pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, juga nak pesan kepada anda, konten saya pada hari ini, jangan mencuri semasa bekerja. Jangan mencuri semasa bekerja. Bekerja. Zalimi majikan kita. Okey, biarlah majikan zalimi kita, tak apa. Majikan zalimi kita, tak apa. Majikan zalimi kita, tak apa. Kerajaan ni sejak saya kecil, saya rasa lah. Sejak saya tahu apa itu politik, saya melihat never ends. There is no stop. Komplain akan sentiasa ada. Bahkan kalau kita baca sirah Nabi SAW, berlaku juga di kalangan sahabat Nabi yang komplain. Sampai Nabi terasa SAW. Maknanya peringkat paling tinggi orang komplain Tuhan. Komplain Tuhan. Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Komplain Tuhan. Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Satu. Tuhan, kenapa engkau telah takdirkan nasib aku macam ni? Pula. Tuhan, kenapa kau jadikan aku Melayu? Pula. Tuhan, kenapa kau takdirkan aku miskin? Pula. Tuan-tuan, ini tanda-tanda orang hati yang mati. Hati mati. Tuan-tuan, kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Dan pagi ni anda belajar apa? Anda belajar mengadu kepada Allah sebelum anda mengadu kepada bos anda. Sebelum anda mengadu kepada HR anda mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Itulah dia rahsia bacaan zikir pada waktu pagi yang anda ikut saya sejak pagi. Isnin Ahad, Isnin Ahad, Isnin Ahad. Dan yang terakhir pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lancarkan satu buku bertajuk Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan lancarkan satu buku bertajuk Motivasi Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kelebihan anda yang dapatkan buku Motivasi Gaya Rasulullah ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda beli buku, anda dapat tiket join kuliah subuh secara online. Anda akan dapat tiket join kuliah subuh secara online. Best tak?
Dan kuliah subuh tu akan bercerita tentang motivasi gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sebarkan, bagi tahu. Okey, betapa inilah khidmat kami to M-World kepada anda masyarakat Malaysia. Okey, kepada anda yang membeli buku motivasi gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, anda bukan hanya beli buku, anda boleh hadir kuliah subuh secara online. So dah tak ada isu nak kena travel, nak kena ambil cuti, tak ada. Okey, anda akan dapat sekali kuliah subuh. Sebarkan. Okey? Mana ada orang buat beli buku dapat kuliah subuh, kawan? Saya rasa kamilah orang pertama di dunia buat. Beli buku dapat kuliah subuh. Macam bagus tak? Anda sebarkanlah. Tolong sebar. Itu je yang saya minta. Tolong sebarkan. Okey, so itu sahaja pagi ini. Terima kasih banyak. Selamat bekerja. Okey, selamat bekerja. Dan kepada anda yang nak jumpa saya live in person, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jumpa anda pada 19 hingga 20 Oktober. Dah tak lama dah, berapa hari lagi? Okey, 19 hingga 20 Oktober, IDCC Shah Alam. Tolonglah ajak cikgu-cikgu, guru-guru besar, guru-guru kecil, okey, para pelajar degree, ajak datang. Kita nak belajar transform. Kalau kita boleh menonton Transformers Autonomous kenapa kita tonton cerita tu tak ada faedah pun sebenarnya? Buang masa. Kenapa kita sendiri tak transform? Jadi saya jemput anda. Saya panggil anda. Jumpa saya live in person 19 hingga 20 Oktober IDCC Shah Alam. Sebab pada saya, join online ada impact. Tetapi join offline, jumpa fizikal, lebih berimpact. Saya ulang balik, kenapa kita fight untuk buat offline di IDCC Shah Alam? Sebab jumpa offline lebih berimpact. Nak dibandingkan konten yang anda akan belajar dengan apa yang anda bayar. Ya Allah. Tuan-tuan, nak dibandingkan apa yang anda akan belajar dan kesan dalam hidup anda berbanding apa yang anda bayar. Saya tak tahulah, memang betul-betul bakhil lah. Itu sebab hidup anda tak berubah. Sebab itulah anda masih duduk pada level yang sama. Faham tak? Anda masih duduk level sama sebab anda tak berani invest. Datang belajar. Dah belajar kat masjid? Tak apalah. Yang belajar dekat masjid tu teruskan. Ni yang kita nak ajar ni, yang kita nak share dengan you all semua ni. Kalau ada para pensyarah nampak para pelajar tu mandom, tak ada energi, datang kelas lambat, ajak datang Postgraduate Transformation Program. Kalau ada SV yang berhadapan, yang menonton ni anda SV, anda ada masalah, anda tak mampu nak tegur para pelajar selain anda. Anda tak mampu nak tegur para pelajar seliaan anda sebab anda tahu mereka ni cikgu, mereka ni PTD, mereka ni pegawai kerajaan, mereka ni engineers. Anda tak berani tegur. Apa kata anda bayarkan tiket PTP, minta pelajar ni hadir? Biar kami uruskan, InsyaAllah, biiznillah. Okey, berapa ramai nak ajak kawan-kawan datang PTP? Cuba komen. Berapa ramai yang telah ajak kawan-kawan, daftarkan kawan-kawan sekolah, cikgu, guru besar, pengetua, penolong kanan, pegawai kerajaan. Anda telah daftarkan mereka, paksa mereka hadir. Tolong komen.
Kita guna sistem paksa je lah sekarang ni. Cuba komen tengok. Dah tak ada orang lah saya rasa ni. Cakap seorang-seorang ni. Berapa ramai yang paksa suami datang. Nampak tak? Cikgu Najwa paksa adik-adik dan suami datang. Semoga Allah Ta'ala pelihara Cikgu Najwa. Amin. Tuan-tuan, terima kasih support. Terima kasih banyak. Jumpa saya esok pagi. Okey, jumpa saya esok pagi. Terima kasih banyak. Okey, kita berada di sini setiap pagi. Isnin Ahad. Okey, yang pertama, okey, kalau anda nak join kuliah subuh yang kita run, okey, dapatkan buku motivasi gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stay tune dekat sini. Jumpa setiap pagi. Yang kedua, yang nak jumpa kita secara offline, live in person di IDCC Shah Alam, jemput hadir. Dan yang terakhir, kalau anda bekerja, jangan jadi pencuri. Elakkan daripada menjadi pencuri ketika bekerja. Okey? Terima kasih banyak. Jaga diri, jaga family, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok pagi. Bye-bye.